Ini merupakan pertama kali di mana negara kita terlibat secara skala yang besar, dan saya rasa ini adalah merupakan dua faktor utama, dan disebabkan ia merupakan satu virus yang baru yang menimbulkan banyak ketidaktentuan. Jadi bila kita terlibat secara langsung secara skala yang besar, dan ini menimbulkan rasa takut, rasa panik dalam diri setiap individu. Kebelakangan ini, kita telah digemparkan dengan penyebaran wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita dan seluruh dunia. Pada Januari 2020, Menteri Kesihatan ketika itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad telah mengesahkan kes pertama 2019 nCoV. Kini dengan kes wabak COVID-19 ini menunjukkan peningkatan dari hari ke hari, di mana Malaysia telah mencatatkan sebanyak 4,530 jumlah kes keseluruhan hingga 11 April 2020. Pada Mac 2020, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa yang pertama bermula dari 18 Mac hingga 31 Mac 2020 bagi mengelakkan dan mengawal wabak COVID-19 ini dari terus merebak. Tidak dinafikan pemancangan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP memberi impak psikologi kepada sesetengah individu. Gejala kemurungan, stres dan cepat marah merupakan antara tekanan emosi yang dikaitkan dan ia perlu diambil perhatian. Dia akan menimbulkan rasa stres. Jadi nak mencegah ini daripada berlaku, kita boleh menggunakan contohnya teknologi yang ada sekarang untuk berkomunikasi. Sebab kalau kita biarkan stres ini berterusan tanpa kita atasi, tanpa kita berkomunikasi, boleh menimbulkan kerisauan, keresahan dan sebagainya. Kalau terlalu lama dibimbangi juga boleh memberi tekanan mendalam kepada masyarakat lah. Kemurungan, keresahan boleh timbul jika tidak ditangani dengan baik. Jadi kesan psikologi ini adalah termasuk gejala kemurungan, kita stres, kita rasa gelisah dan resah. Kita lihat video-video yang telah di sosial media, orang marah dengan polis, orang marah dengan doktor dan sebagainya, telah dijelaskan oleh banyak ahli psikologi, termasuk seorang American psychologist bernama Jack Bremer yang telah mengeluarkan artikel penyelidikan pada tahun 1966 melalui teorinya yang bernama psychological reactance, di mana dia menyatakan sekiranya manusia ini kita sukakan kebebasan. Jadi kalau tiba-tiba kebebasan itu tersekat dan terancam akibat situasi dan juga pelaksanaan RMO contohnya sekarang ini, kita sebagai individu rasa sangat gelisah dan cuba mendapatkan kebebasan itu semula dengan cara yang pelbagai. Contohnya marah orang kita tak nak dengar arahan, kita tak nak. Persoalannya, bagaimanakah wabak COVID-19 mempengaruhi psikologi dan tahap kesihatan mental pelajar IPTA? Berdasarkan soal studi yang telah diedarkan melalui platform Google Form, kami telah mengumpulkan seramai 135 orang responden. Daripada jumlah tersebut, seramai 48% terdiri daripada siswa UKM, manakala baki 52% siswa merupakan daripada institusi-institusi pengajian tinggi lain. Daripada jumlah tersebut, didapati 117 siswa telah berada di kampung halaman, manakala 12 siswa masih berada di Kolej Kediaman dan 4 siswa berbaki pula menetap di rumah saudara berdekatan universiti. Didapati bahawa 69.6% pelajar telah terkesan secara emosi, manakala hanya 30.4% pelajar pula tidak terkesan setelah COVID-19 melanda Malaysia. Kemudian, sejak pelaksanaan PKP, 61.7% pelajar dilihat terkesan secara emosi disebabkan PKP, manakala baki 38.3% pelajar mengakui tidak terkesan secara emosi sejak pelaksanaan PKP. Walau bagaimanapun, 87.2% siswa menyatakan bahawa pembelajaran mereka telah terjejas sejak PKP dikuatkuasakan, manakala hanya 12.8% merasakan pembelajaran mereka tidak terjejas semenjak wabak COVID-19 melanda. Walau bagaimanapun, rata-rata pelajar meluahkan perasaan yang negatif semenjak penguatkuasaan PKP. Dapat kita simpulkan berdasarkan survey ini, majoriti pelajar IPTA di Lembah Kelang terkesan secara psikologi semenjak wabak COVID-19 melanda Malaysia. Cadangan untuk mencegah masalah menjadi semakin parah dengan mengaplikasikan 7 tip tersebut. Yang pertama, dapatkan maklumat sahih dari sumber sahih kerana info palsu boleh membuatkan seseorang bertambah cemas dan risau. Kedua, erakan hubungan kekeluargaan. Gunakan aplikasi seperti WhatsApp, Skype dan lain-lain untuk membuat panggilan telefon. Komunikasi sangat penting selain dapat meluahkan perasaan kepada ibu bapa atau kawan-kawan yang rapat. Ketiga, makan makanan yang seimbang. Pemakanan yang betul memberikan kesan baik kepada kesihatan mental selain menyihatkan tubuh badan kita. Keempat, tidur berkualiti. Tidur sama penting dengan makan. Dapatkan tidur yang cukup sekurang-kurangnya 6 ke 8 jam sehari untuk merehatkan badan dan minda. Kelima, bersenam. Pilih dan lakukan senaman yang sesuai untuk dilakukan semasa PKP dan yang paling penting, anda seronok melakukan senaman tersebut. Keenam, sentiasa berfikiran positif. Elakkan daripada membaca atau mendengar perkara-perkara yang memberikan kesan negatif kepada emosi kita. Ketujuh, hobi. Isi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah seperti masak, membaca, melukis dan lain-lain. Akhir kata, kami berharap agar semua pihak kekal tenang dan patuhi arahan pihak berkuasa. Manfaatkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini sebaiknya dengan mengisi masa bersama keluarga tersayang. Buat para mahasiswa yang terkandas di Kolej Kediaman dan berjauhan dari keluarga,
Gunakanlah kemudahan teknologi untuk berhubung dengan keluarga di rumah. Teruskan bersabar dan berdoa agar wabak COVID-19 ini dapat ditangani dengan segera. Sila duduk di rumah. Mari bersama putuskan rantaian jangkitan. Kita pasti menang. Kita jaga.